السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم آتنا أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. آمين. أما بعد. Ikhwatul iman, ikhwatu fiddin, a'azzakumullah, uhibbukum fillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Ikhwatul iman, alhamdulillah, kita boleh sambung majlis ta'lim ini, alhamdulillah. Kita ikhwatul iman sampai pada muka surat 34, soalan yang ke-36, iaitu soalan dia, jika dikatakan kepadamu, apakah orang-orang yang beriman melihat Rabb mereka pada hari kiamat? Orang kata kepada kita, kamu ni duk buat ibadat, Tuhan tu boleh tengok ke? Ataupun sebahagian orang yang mereka ini telah dirasuk oleh syaitan sampai mereka ini jadi kesesatan yang begitu besar. Dia kata, Tuhan ni betul-betul ada ke? Kalau ada, mana dia? Kalau soalan itu datang kepada kita, maka kamu katakan ya. Katakan ya, Allah itu wujud, Allah itu dapat dilihat. Mereka melihat Rabb mereka pada hari kiamat, di padang mahsyar dan di syurga. Jawab, ya, Allah boleh dilihat. Allah itu boleh dilihat. Dilihat Allah Ta'ala itu di akhirat esok, di dalam syurga dilihat Allah Ta'ala. Pertemuan di antara insan, di antara makhluk dengan penciptanya pasti ada, akan berlaku, mesti berlaku. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri memandang Tuhannya. Ini ikhwatul iman, nikmat yang paling besar, iaitu mukmin masuk dalam syurga. Ila rabbiha nazirah, ila rabbiha nazirah, kepada Tuhan mereka, mereka dapat melihat. Nazirah, melihat dengan mata ni, kita akan tengok Allah Ta'ala dengan mata. Karena itu ada soalan-soalan yang diberikan kepada pendakwah-pendakwah Islam. Di antaranya baru ni sahabat cerita dengan saya,
satu soalan diberikan kepada Dr. Zakir Naik. Dr. Zakir Naik, orang pernah tanya dia, kita turun dia naik. Ini naik yang baik ini, naik minyak tak baik. Dr. Zakir Naik, sahabat cerita dengan saya baru ni. Orang tanya kepada dia, awak ini menyatakan Islam itu agama boleh dibuktikan dengan sains lah, itulah, inilah. Apa yang Islam sebut boleh dibuktikan dengan sains. Maka kawan tu tanya, cerita tentang manusia duduk dalam kubur kena azab, cerita syurga, sains mana boleh buktikan? Sains mana boleh buktikan? Jadi tadi awak kata semua apa yang ada dalam Islam itu boleh dibuktikan. Quran bercakap tentang planet, sains membuktikan wujud. Jadi dalam Islam ni juga ada beriman dengan Tuhan, ada akhirat, ada syurga, ada neraka, ada mahsyar, ada hisab. Apa logikkah itu? Jadi sahabat cerita dengan saya, dia kata Dr. Zakir Naik jawab. Dr. Zakir Naik katakan kepada yang tanya ini, 80% daripada apa yang Islam terangkan kesemuanya benar. Kesemuanya benar. Dan itu awak tahu. Islam cakap apa pun, 80% bahagian dalam Islam ini semuanya boleh dibuktikan. Cuma tinggal 20% sahaja. 20% sahaja. Bukan benda itu tidak boleh dibuktikan. Nak bukti kata dia benar pun dari segi sains belum ada lagi. Dan nak tolak dia tak benar pun tak boleh lagi. Sebab tidak ada proof. Tak ada proof kata dia tak betul. Dan sains nak membuktikan dia benar pun belum ada lagi. Jadi kalau Islam boleh bercakap 80% benda itu benar, maka 20% yang belum dibuktikan lagi mesti benar, dia kata. Sebab kalau kaedah pilihan raya 80% majoriti ya. Majoriti. Kalau 80% tak boleh benar, 20% boleh benar, itu kira tak benar. Kalau kita kata kuasa keputusan majoriti. Untuk kata akhirat tak ada pun tidak ada bukti nak kata dia tak ada. Nak kata dia benar, bukti dari segi saintifik pun tak ada juga dia benar. Maka kerana itu Islam memasukkan perbincangan itu di dalam masalah yu'minuna bil ghaibi, beriman dengan akhirat, beriman. Yu'minuna bil ghaibi, beriman dengan akhirat. Jadi sebahagian daripada kisah-kisah akhirat, kemampuan ilmu sains tak mampu pergi. Sebab ilmu sains adalah makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Kalau semua boleh dibuktikan wujud Allah, Allah itu duduk tak mana, rupa parah dia macam mana, kalau itu semua boleh dibuktikan, maka Islam ini dia tidak ada beza dan tidak ada sesuatu yang menarik tentang Islam berbanding agama-agama lain. Tapi bahagian Islam itu juga yu'minuna bil ghaib, beriman dengan hari akhirat. Sebab itu Quran katakan tentang zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi akhirat ini ikhwatul iman, melihat Allah Ta'ala satu kebenaran. Satu kebenaran. Pastinya orang mukmin akan melihat Allah Ta'ala. Itu kita jumpa dalam suratul Qiyamah. Wujuhun yawma izin nadhirah ila rabbiha nazirah. Ini mukmin beriman dengan ayat Allah. Dalam sahihaini, dalam sahih Bukhari dan Muslim, dari hadis Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya kamu akan melihat Rabb kamu pada hari kiamat. Nabi katakan innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamah. Nabi kata kamu ini satarawna, pasti akan melihat Tuhan kamu pada hari kiamat. Subhanallah.
pasti kita akan melihat Allah Ta'ala pada hari kiamat. Karena itu ikhwatul iman, dalam hadis riwayat daripada Adi bin Hatim, hadis itu adalah hadis yang hasan sahih riwayat Imam Tirmizi. Nabi kata apa? Nabi kata ma minkum min rajulin illa sayukallimuhu rabbuhu yaumal qiyamah. Nabi kata, tidaklah daripada kamu ini, setiap orang daripada kita ini, Nabi kata, melainkan sayukallimuhu rabbuhu yaumal qiyamah, dia akan bercakap dengan Tuhan pada hari kiamat. Ada habuan itu. Jadi ikhwatul iman, ayat Quran itu benar. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang nak bertemu dengan Tuhan dia, siapa yang nak bertemu dengan Tuhan dia, falyamal amalan salihah, cepat-cepat buat amal salih. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, jangan syirik Allah Ta'ala di dalam amal salih. Jadi hari kita duduk di mahsyar, kita akan bercakap dengan Tuhan, pasti kita duduk semayang, duduk puasa, duduk zakat, duduk buat ibadat semua kerana Allah. Kadang-kadang sebahagian daripada letih hidup ini kita tanggung juga semata-mata kerana Allah. Kesakitan kita, cacian kita, makian kita, orang kepada kita, kita tahan juga semata-mata kerana Allah. Kadang-kadang kita rugi habuan dunia juga semata-mata kerana Allah. Yang kita buat semata-mata kerana Allah itu, innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamah, kamu pasti melihat Tuhan kamu yang kamu buat semua kerana dia. Jadi ada satu bahagian di mahsyar, kamu akan bercakap pula dengan Tuhan. Tetapi manusia yang bercakap dengan Tuhan di hari akhirat ni ada dua macam. Ada dua macam. Satu, dia bercakap dengan Tuhan dalam keadaan ketakutan, mungkin kerana maksiat dia buat. Dan lagi satu, dia akan berbicara dengan Tuhan dengan penuh kegerunan, tetapi Allah memelihara dia daripada ketakutan. Siapa dia? Ini mungkin mukmin. Mungkin satu lagi kumpulan, dia bercakap dengan Tuhan tapi mata dia kabur, dia tak nampak, tapi dia mendengar apa pertanyaan-pertanyaan, tapi mata dia kabur. Dikatakan la mahjubun, ada hijab yang menutup, ada selaput yang menutup. Lagi satu pula, ila rabbiha nazirah, nampak Tuhan. Jadi Nabi katakan, walaysa bainahu wa bainahu turjuman. Bila kita bercakap dengan Tuhan, di antara kita dengan Tuhan dan di antara Tuhan dengan kita tidak ada penterjemah bahasa. Kita faham makna Tuhan, Tuhan tahu jawapan kita. Orang apa sekalipun, apa bangsa, apa bahasa dia pakai, tidak ada terjemahan. Fayanzuru aymana minhu fala yara syai'an illa syai'an qaddamah. Bila sampai giliak dia nak bercakap dengan Tuhan yang tidak ada terjemah ni, dia mula memandang ke sebelah kanan dia, dia takut. Maka dia tidak melihat melainkan amal-amal baik dia buat kalau ada. Summa yanzuru ash'ama minhu fala yara syai'an illa syai'an qaddamah. Dia pusing ke kiri, dia tidak melihat apa-apa melainkan ke sebelah kiri itu kalau ada pun amal jahat yang dia buat. Summa yanzuru tilqa'a wajhihi fatastaqbiluhu an-nar. Dia pun memandang ke hadapan. Di hadapan dia tidak ada apa-apa melainkan ada bakaran neraka. Itu keadaan dan ketakutan manusia bila dipanggil menghadap Allah. Sangat takut ikhwan, sangat takut menghadap Allah ni, sangat takut. Sehingga kan insan hari dia nak mati, dia menyatakan Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Itu adalah view, gambaran kepada ketakutan. Wahai dia orang jahat, dia orang tidak salat, tidak bersedekah, tidak haji, tidak itu, tidak ini, tidak itu, tidak ini, entenglah agama ini. Tetapi bila dia nak mati, dia melihat kematian, dia menyatakan Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai penciptaku, lambatkan kematian aku. Ajalin qarib, tak salah lambat setahun 2 tahun, sikit lambat pun cukup dah.
fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kira-kira masa hang bagi kat aku dan buat dua benda. Aku dan bersedekah dan jadi hamba-Mu yang saleh. Cukup dah. Tapi sebelum ni kesemuanya dia tidak. Itu menunjukkan ketakutan. Sangat takut bertemu Allah Ta'ala. Sangat takut. Karena itu Nabi SAW menyatakan, Nabi kata, man istata'a minkum ay yanqiya wajhahu harran nar wala bisyaqi tamrah falyaf'al. Kalaulah kamu mampu selamatkan diri kamu daripada hangatnya neraka, walaupun dengan kamu sedekah sebelah buah kurma, buatlah cepat-cepat, Nabi kata. Kalaulah kamu dapat selamatkan, pertemuan kita dengan Allah Ta'ala ni menakutkan. Di kanan ada amal baik yang sikit kalau ada, di kiri ada amal jahat yang banyak kalau ada, di depan ada neraka. Tengok neraka tu dah takut. Giliran kita dipanggil, satu ketakutan. Nabi kata, kalaulah masa kamu hidup di dunia, kamu dan pegang buah kurma, maka Nabi kata jangan makan ke semua buah kurma tu. Koyak sebelah, bagi kepada kawan duduk di sebelah lagi kamu makan. Kerana bersedekah walaupun sebelah buah kurma boleh menyelamatkan neraka yang duduk tunggu di depan di sana. Buat, Nabi kata, falyaf'al, buat, supaya di sana kamu tidak menangis. Subhanallah, subhanallah. Artinya bertemu Allah Ta'ala ini satu perkara yang ngeri, satu perkara yang sangat takut. Karena itu ikhwatul iman, apa yang menakutkan kita di hari akhirat? Dalam surah Maryam ayat 95, Allah katakan tentang wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Kesemua mereka akan datang kepada Allah Ta'ala pada hari kiamat dalam keadaan farda, seorang. Tak ada teman. Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala kata, tidak ada penolong, tidak ada bantuan. Insan di hari akhirat ditegakkan dengan keadilan, akan ditegakkan kepada dia dengan keadilan. Kenapa insan takut, ikhwatul iman? Kenapa insan takut bertemu Allah di hari kiamat? Insan takut dengan soalan yang pertama, iaitu adakah kamu mendapati risalah sampai pada kamu? Utusan-utusan Allah pada para nabi ini sampai ke tak sampai? Biasanya orang takut ni orang yang mana? Orang yang dia dapat benda tu tapi dia tak jaga. Dia sangat takut. Dia buat lupa. Dia sangat takut. Kita kalau tak buat satu benda, kita tak perlu takut. Orang tuduh kita tapi kita tak buat, dia tak boleh buktikan sebab kejadian tu tak wujud. Tapi kalau kita buat, kita menafikan, orang dapat buktikan kerana peristiwa itu telah pun wujud. Peristiwa itu wujud. Rakaman video ada, rakaman telefon ada, MP3 ada, DVD ada, semua ada. Tapi kita tak pernah buat. Rakaman tidak wujud, kita tak perlu takut. Tidak ada rakaman kita derhaka Allah, tidak ada rakaman kita syirik Allah, tidak ada tulisan kita menduakan Tuhan, kita tidak perlu takut. Yang perlu takut orang yang ada cacatan, malaikat tulis, dan dia tidak bertaubat daripada semua tulisan-tulisan itu. Pasal itu umat Muhammad adalah umat yang diberi rahmat oleh Allah. Apa dia? Taubat, istighfar. Taubat dan istighfar sangat dahsyat, ikhwan. Hanya kita menyatakan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah dengan hati yang tulus, murni, bersih, dosa kita gugur. Nabi pernah membayangkan siapa yang mengucap la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Siapa yang ucap kalimah ni, wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul ham wa huwa ala kulli syai'in qadir, lepas sembahyang, dosa dia sebanyak buih di muka laut, kesemuanya dihapuskan oleh Allah. Kesemuanya dihapuskan. Oh, subhanallah, subhanallah. Jadi insan dengan istighfar, dengan taubat, tambah taubat itu taubatan nasuha. Taubat yang insan bila buat taubat itu, dia tidak mau kembali dah kepada maksiat.
Hati dia jadi tawak dah dengan maksiat. Subhanallah, kesemuanya itu adalah nikmat dan kurnia daripada sisi Allah. Dan insan akan takut bertemu dengan Allah. Allah tanya dia ar-risalah ini, Allah tanya dia. Dan Allah tanya kepada para nabi, kamu sampai ke tak sampai risalah kepada hamba-hambaku ni? Antum tahu di hari akhirat para nabi ni punya takut kepada Allah Ta'ala. Dia tak mampu nak jawab apa-apa. Malaikat Quran menceritakan kepada kita, mereka hanya mampu sebut satu perkataan sahaja. La ilma lana, la ilma lana, innaka antal allamul ghuyub. Sesungguhnya tidak ada ilmu pada kami, engkau yang mengetahui segala ghaib di dalam yang ghaib. Para nabi tak berani cakap, takut. Bila Allah tanya kamu sampai tak risalah, para nabi menyatakan la ilma lana, innaka antal allamul ghuyub. Kami tidak ada ilmu. Sebenar-benar kami sampai ke kami tak sampai, kesemuanya itu dalam pengetahuan kamu ya Allah. Kamu hisablah hari ini. Maka artinya ikhwatul iman, bertemu dengan Allah di hari akhirat satu kebenaran. Satu kebenaran. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalan Hamad bin Salamah daripada Sabit, daripada Abdurrahman bin Abu Layla, daripada Syuaib radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Syuaib radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahlul jannati al jannah yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala turiduna syai'a azidukum fayaquluna alam tubayyid wujuhana alam tudkhilna al jannah wa tunajjina minan nar qal fayakshifu al hijab fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nazar ila rabbihim azza wa jalla. Hadis ini adalah hadis Imam Muslim. Nabi kata jika penduduk syurga masuk ke dalam syurga, maka Allah tabaraka wa ta'ala berkata, maukah kamu aku tambahkan sesuatu? Dah masuk dalam syurga, Tuhan tanya lagi, nak aku tambah apa-apa tak? Mau tak? Mau tak? Allah Ta'ala kata turiduna syai'an azidukum. Hampa ada teringin tak kalau aku nak tambah lagi nikmat? Penduduk syurga kata, bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah memasukkan kami dalam syurga dan menyelamatkan kami daripada neraka? Ahli syurga kata, mau apa lagi? Hak gelap-gelap dah jadi putih. Gelap lah, gelap lah. Esok semua putih belaka kita ni. Kita putih belaka. Esok kita satu Malaysia, sama semua. Last slogan aja, belum betul lagi. Besok ahli syurga ni pak cik, kita ini adalah ummatan wahidah. Kita satu. Kita satu. Kita satu. Subhanallah. Jangan dibimbangkan. Yang berumur pun jangan bimbang. Mudah balik kita ni. Mudah balik. Semua sepepak-sepepak tu Tuhan bagi balik. Tuhan bagi balik pada kita ni. Ahli syurga kata, nak apa lagi Tuhan? Hang telah memutihkan wajah kami. Apa lagi? Hang telah masukkan kami dalam syurga. Hang telah selamatkan kami daripada neraka. Apa lagi kami mau? Apa lagi kami mau? Maka Nabi SAW bersabda, maka dibukalah hijab. Tengah-tengah dia cakap macam tu, fayakshiful hijab. Fayakshiful hijab. Allah Ta'ala buka satu makhluk nama dia hijab. Allah angkat satu makhluk nama dia hijab. Maka tidaklah diberikan kepada mereka yang paling mereka cintai, iaitu melihat wajah Rabb mereka Azza wa Jalla. Bila Allah Ta'ala angkat satu makhluk nama dia hijab, ahli syurga ni kata tak ada satu nikmat lebih besar. Tadi dia berkata apa? Dah jadi putih satu nikmat, masuk syurga satu nikmat, tak tengok neraka satu nikmat. Rupanya hak tiga-tiga tu nikmat, tapi yang ni lagi nikmat. Apa dia? Melihat Allah Ta'ala. Ila rabbiha nazirah. Melihat Allah Ta'ala. Satu nikmat, cukup nikmat.
Di nota kaki tu antum tengok dia buat satu nota kaki 47, dia bawa mai satu ayat Quran daripada surah Ali Imran ayat 106 sampai 107. Allah Taala berfirman, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh fa ammal ladzi waddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fazuqul azab bima kuntum takfurun wa ammal ladhina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Pada hari itu ada wajah yang putih berseri dan ada pula wajah yang hitam muram. Adapun orang yang hitam muram wajahnya, kepada mereka dikatakan, mengapa kamu kafir sesudah kamu beriman? Kerana itu rasalah azab disebabkan kekafiran kamu itu. Adapun orang yang putih berseri wajahnya, maka mereka berada di dalam rahmat Allah, yakni syurga, mereka kekal di dalamnya. Ini adalah orang yang muka bersih. Siapa dia? Orang yang tidak kufur kepada Allah. Dalam tafsir Ibnu Katsir dia kata apa? Orang yang putih bersih muka ni, Ibnu Katsir ambil riwayat daripada Ibnu Abbas, iaitu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang yang berpegang dengan akidah Ahlus Sunnah. Akidah Ahlus Sunnah tu akidah apa? Nombor satu, akidah dia diambil daripada Al-Quran dan sunnah Nabi yang sahih. Yang kedua, akidah dia berdasarkan kepahaman sahabat terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, dia memerangi bid'ah seperti mana Nabi mengancam bid'ah. Ini adalah akidah Ahlus Sunnah. Kata Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Katsir, inilah wajah. Kalau dia hidup, dia pegang dengan hidup tadi ni, apapun Quran, hadis Nabi kena sahih, lepas tu pegang cara sahabat, lepas tu memerangi bid'ah. Bila ada empat tu pada dia, maka adalah simbol Ahlus Sunnah pada dia. Maka wajah dia berseri-seri di hari akhirat. Adapun ahli firaq wal bid'ah, puak-puak yang berpecah daripada Quran dan Sunnah dan banyak melakukan bid'ah, mereka itulah kata Ibnu Abbas, orang yang muka dia hitam di hari akhirat. Orang yang hitam muka dia di hari akhirat. Subhanallah. Kita baca hadis Imam Muslim tentang esok kita bangkit akhirat. Ramai umat pergi pada Nabi nak minum air kolam. Tiba-tiba Nabi cedok nak bagi minum. Malaikat kata, tak. Mereka ini adalah orang-orang yang berpaling daripada kamu Muhammad. Mereka ini adalah orang-orang yang meninggalkan kamu Muhammad selepas kamu wafat. Kamu tidak tahu. Malaikat tak bagi Nabi minum air. Maka Nabi kata, suhqan. Binasalah hampa. Pasal perangai hampa ni jahat. Maka dalam syarahan kepada hadis itu, siapa orang yang malaikat kata mereka itu orang yang berpaling daripada kamu selepas kamu wafat? Di situ ada 3 syarahan. Yang pertama, mereka itu adalah orang yang murtad selepas Nabi wafat. Lepas Nabi wafat, ada orang murtad, tak mau bagi zakat, tak mau nak semayang, sampai Abu Bakar buat perang dengan mereka. Ini satu puak. Yang kedua siapa dia? Yang kedua dalam syarahan dia kata, mereka itu humul munafiqun. Mereka itu ahli munafik. Dan yang ketiga siapa dia? Mereka itu ahli firaq wa ahlul bid'ah. Mereka itu adalah ahli yang melakukan perpecahan, dan mereka itu adalah orang yang menajarkan bid'ah. Mereka dihalau daripada kolam Nabi. Subhanallah. Mereka dihalau daripada kolam Nabi. Nabi tidak suka bid'ah. Wa ima sikit bid'ah, Nabi tidak suka. Ulama sunnah kata, sampaikan salam kami kepada ahlu sunnah, walaupun kami tak tahu nama dia, kami tak pernah tengok muka dia, tetapi sekiranya kamu sampaikan pada kami di ujung dunia sana ada ahlu sunnah, kami mencintai dia, dan sampaikanlah salam kami untuk dia. Dan kami menangis kalau hampa bagi tahu matinya satu orang daripada keluarga sunnah, walaupun kami tak tahu nama dia, kami tak bisa tengok muka dia, kami sedih.
Dan kami tak mencintai siapa-siapa pun daripada ahli bid'ah, walaupun dia tu daripada darah kami sekalipun. Itu cara dia berpegang dengan agama ini. Jadi ikhwatul iman, kita nak bangkit akhirat dengan muka yang berseri-seri. Dah lah di dunia ni gelap, akhirat tak menggelap lagi dah. Nak cerah pula lah akhirat. Jadi kena pegang dengan ahlu sunnah. Mesti ikut Nabi. Bagi orang kafir, mereka tidak melihat Allah Ta'ala. Bagi orang kafir, mereka tidak dapat melihat Allah Ta'ala. Mereka tidak dapat melihat wajah Allah Ta'ala pada hari kiamat. Orang kafir kesian kat mereka ni. Akhirat mereka tak dapat tengok Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, kalla innahum an rabbihim yawma idzin la mahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang daripada melihat Tuhan mereka. Tak dapat tengok Tuhan. Rugi ikhwatul iman, rugi sangat-sangat. Duduk atas dunia, dia sembah berhala, dia sembah yang tu, dia sembah lagu ni, dia buat kekafiran. Orang kafir ada dua jenis. Satu kafir, kita kata kafir ni, kafir betul ni, memang kafir. Mereka memang asal bukan daripada Islam dah, dia kafir. Lagi satu, siapa dia orang kafir daripada orang Islam. Allah bagi Islam, Allah bagi iman, Allah bagi itu. Ada terjadilah macam-macam tragedi dalam hidup dia, akhirnya dia isytiharkan dia nak murtad. Dia pilih nak keluar agama. Ini lebih teruk daripada yang pertama tadi. Ini sangat menakutkan. Biar dia kafir asal ataupun daripada Islam, keluar daripada Islam, mereka tidak dapat melihat wajah Allah. Kalau mereka mati tidak kembali pada Islam, mesti kembali pada Islam. Pasal itu bila orang ni murtad, benda apa kita kena buat dia? Kena taubatkan dia. Bukan pi cantai kepala dia, pi bunuh dia, tidak. Taubatkan dia supaya dia boleh melihat pencipta dia di hari akhirat. Orang kafir, kita tahu kata dia kafir, dan dia memperkenalkan kekafiran dia kepada kita, maka wajar kita memperkenalkan keislaman kita pada dia. Wajar. Supaya dia boleh melihat wajah Tuhan dia di hari akhirat. Supaya dia dapat melihat. Hidayah ini adalah urusan Allah. Hidayah adalah urusan Allah. Untuk bercakap, kita boleh bercakap. Kalau dia mula bercakap, kita boleh bercakap. Maka ikhwatul iman, kerugian bila tidak dapat melihat wajah Allah Ta'ala di hari akhirat nanti. Subhanallah. Kerana itu ikhwatul iman, kita kena usahakan supaya kita ini dapat melihat Allah Ta'ala di hari akhirat. Mukminlah kita kepada Allah. Baik ikhwan, jadi soalan yang ke-36 tadi, kalau orang tanya kita, kamu duk beribadat ni boleh tengok Tuhan kah? Kita jawab ya, pasti. Bukan kita kata insya-Allah, kita kata pasti melihat Allah, pasti. Bila boleh tengok cara dia. Bila boleh tengok? Pasti tengok. Nabi kata innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamah. Pasti kamu tengok Tuhan bila sampai hari akhirat. Pasti. Lambat lah tak boleh tengok Boleh tengok. Boleh tengok kata. Lah pun boleh tengok kata kata. Tunjuk sikit. Suruh dia mai dekat-dekat, bagi penampak sekali. Bagi penampak sekali, nampak tak lagi. Kan? Depa nak tengok ayak dekat Pak Belalang. Pak Belalang kata siapa tak nampak anak luar nikah, dan dia depan nampak. Dengan sultan pun nampak sekali. Sultan pun kena perkenal dengan Pak Belalang. Jangan main-main. Urusan Allah tidak boleh dimain-mainkan. Kita semua akan tengok Allah di hari akhirat. Dan di hari akhirat ikhwan, dalam hadis Imam Tirmizi menceritakan ahli syurga ni, mereka ada satu hari khas. Satu hari khas, iaitu hari Jumaat. Laki-laki daripada ahli syurga, dia akan keluar daripada syurga. Dia akan tinggal pasangan-pasangan dia. Dia akan pergi ke satu market, nama dia Suqul Jannah. Dalam syurga ni ada market. Tapi jangan dibayangkan Colosta.
Kalau Colostar semak perut, jangan bayangkan masjid Colostar ke market mana ke, tak ada. Nama dia Suqul Jannah. Apa dia Suqul Jannah? Kita kata pasar di dalam syurga. Depa nanti keluar. Hadis menceritakan, hadis-hadis semua ni hadis sahih menceritakan bila kita nak keluar, mudah-mudahan kita lah, kita kata kita lah kan. Amin, biar kita ni masuk syurga. Walaupun insya-Allah tak berhenti lagi, nak masuk syurga juga, nak masuk syurga juga. Bila kita keluar daripada syurga tu, maksud dia keluar daripada, kan satu orang syurga dah besar langit dengan bumi. Jadi dia keluar daripada rumah dia dalam syurga, dia berjalan. Dia berjalan tu dalam syurga lagi. Cuma bukan yang dia miliki lah keluar. Dia pun duduk bersiap-siap. Hadis menceritakan pasangan dia dalam syurga, bini dia takut. Bini kita nanti dia kata, amboi abang segaknya. Amboi abang segaknya, nak pergi mana ni? Kita kata nak pergi market. Bini kita kata, pergi market segak lagu ni. Pergi market segak lagu ni. Ni kalau segak lagu ni nak pergi menikah ni, bukan pergi market. Masa tu kita boleh melawak, menikah 2, menikah 3. Bini kita seronok. Lah ni dia katak terpawai tengah belakang kita. Nak menikah sangat. Dia paling terpawai. Dia paling terpawai kat kita. Kan? Dalam syurga esok dia melawak. Kita pun keluar. Bila kita keluar, sampai di market dalam syurga. Sampai di market dalam syurga. Apa jadi di situ? Di situ ada satu rahmat Allah Ta'ala yang cukup besar. Allah buat turun rahmat Allah ni kepada orang yang main market di syurga. Yang rahmat Allah turun ni tak sama kepada semua orang. Apa jadi? Kawan yang bini dia puji di rumah segak tu, dia sampai di market, air hujan ni turun atas kepala dia, hujan rahmat ni turun, dia jadi 3-4 kali ganda lebih segak daripada sebelum dia keluar. Rupanya pergi market nak ambil itu je, bukan nak beli pelata ke temenung ke. Dah. Tak makan semua ikan ni. Ikan ni tak makan. Lah lagi tak duduk ke darah ikan tu. Dalam syurga tak makan. Rupanya nak pergi ambil benda tu je. Rahmat turun ni, subhanallah, jatuh basah, baju bertukar semua. Dia balik ke rumah, bini dia kata, siapa ni? Subhanallah. Itu Allah bagi satu nikmat kepada orang mukmin dalam syurga. Walaupun dia dapat semua tu dalam syurga, nikmat lebih besar daripada tu bila biji mata dia tengok yang selama ni dia sembah siapa. Yang selama ni hati ni duk mengadu dalam doa ni ke siapa? Duk tawakal, duk sabar. Siapa dia yang kita duk sembah, duk rokok, duk sujud ni? Yang buat kita ni siapa? Yang tentukan nasib senang susah kita ni siapa? Allah. Tengok Allah ni, dia fana habis diri. Dia fana habis diri. Lepas kita tengok Allah, satu nikmat kepuasan kita dapat. Cukup puas boleh tengok Allah Ta'ala. Subhanallah. Itu ada di hari akhirat. Demi Allah, bagi tahu kat diri kita, kita pasti tengok Allah, pasti. Di mana? Di akhirat esok. Di akhirat esok. Bagi tahu kat siapa-siapa pun, kau buat ibadat, kau pasti akan tengok Allah. Kau pasti akan tengok Allah. Bila? Sampai masa dia di hari akhirat esok, pasti kita tengok Allah. Jadi ibadat kita ni tak sia-sia. Tak sia-sia. Allah cuma gaib di dunia. Di hari akhirat dia akan tajalli diri dia kepada kita semua, insya-Allah. Baik ikhatul iman, soalan yang ke-37. Jika dikatakan kepada kamu, apakah keyakinanmu tentang Al-Quran, Al-Quranul Karim yang ada di Mashaf? Soalan ke-37, orang tanya kita, Quran yang ada depan mata hang ni, hang percaya lagu mana? Macam mana Quran duduk depan mata hang ni, hang percaya ke tak percaya? Jawab. Maka kamu katakan, aku berkeyakinan bahawa Al-Quran adalah kalam Allah, firman Allah Azza wa Jalla, dan bukan makhluk. Kata pada dia, Quran yang ada depan aku ni, sepenuh hati, sebulat hati aku percaya dia adalah kalam Allah,
dan dia bukan makhluk. Jadi aku tak main-main dengan Quran, aku beriman. Aku beriman dengan Al-Quran. Firman Allah Ta'ala, wa in ahadun minal musyrikin nastajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Surah Taubah ayat 6. Dan jika seseorang di kalangan kaum musyrikin itu ada yang minta perlindungan kepada kamu, maka lindunglah agar dia dapat mendengar firman Allah. Kalau datang orang-orang kepada kita, kafir ni minta perlindungan, lindung dia supaya dia nampak agama yang selamat yang Allah Ta'ala buat ni ada, dan dia boleh mendengar ayat-ayat Allah selama dia duduk dalam perlindungan kita. Dalam hadis Imam Muslim kan, Nabi tangkap satu orang, apa nama dia? Sumamah. Sumamah bin apa? Bin Usal. Sumamah. Nabi tangkap dia, Nabi ikat dia dalam masjid. Apa Nabi mau? Nabi mau dia tengok orang Islam semayang, orang Islam azan, orang Islam baca Quran, orang Islam buat apa dalam masjid. Nabi mau dia tengok. Dan Nabi punya plan jadi. Siasah Nabi tu jadi. Cukup masa Nabi lepas dia masuk Islam dengan sendirinya. Subhanallah. Nabi pernah buat macam tu. Nabi pernah buat. Nabi ikat dia, cukup time bagi makan. Cukup masa nak bagi dia mandi, buka escort dia pergi mandi, mengikat balik, bagi dia rehat semua cukup dalam masjid. Dia kapiak, dia tengok semua, dia dengar ayat-ayat Allah. Last sekali dia masuk Islam. Biar mereka ni dengar ayat-ayat Allah, biar mereka ni dengar. Bila dia minta perlindungan daripada kita, kita lindung dia dengan kalam Allah. Kita lindung dia dengan nama-nama Allah. Dan tak salah ikhwan, orang yang bukan Islam sakit, kita pergi jampi dia dengan nama-nama Allah. Kita pergi ziarah di hospital, kan? Allahumma anta syafi, la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru bihi saqama. Kita minta pada Allah, Allahumma anta rabban nas idhabil ba's. Ya Allah, hanglah penyembuh, hanya menyembuhkan manusia. Ishfi lahu, sembuhlah kawan kita ni. Tak salah, bagi dia dengar nama Allah, bagi dia dengar. Ni ada satu kawan ceritakan saya, satu mana kena masuk hantu. Pak Mi ingat lagi, masuk hantu, kena di Kelang mana kan. Dia bawa main di satu masjid. Satu imam tu tengok-tengok, ni hantu Siam, kena buat pergi Siam. Hantu Melayu baru main masjid. Satu tu imam tu kata ni hantu pelik, hantu Siam. Jadi kami ni di sini masjid ni untuk hantu Melayu lah. Ada kalau tu punya hal. Tak ada. Biar hantu tu pun dengar ayat Allah. Baca ayat Allah dekat dia, bagi dia dengar ayat Allah. Dan dia boleh masuk Islam, jin boleh masuk Islam. Ada surah jin. Dia boleh dengar. Kita kuat hati, semangat kita kuat, dia main macam mana pun kita kuat lah. Ni baru dengar bunyi kipas, kita dah bangkit jaga dah. Bunyi kipas, bukan bunyi hantu, bunyi kipas. Angin kuat sikit masuk ke tingkap, pintu pancuk bergoyang, kita dah cemas dah. Jin kata aku tak main lagi, itu pintu pancuk bukan aku. Kita dah takut, tak makan cekak. Tak makan cekak. Hati kita kuat. Bukti hati kita kuat. Bila jin mai, kita hisap satu rokok bagi dia tengok. Tengok aku berani macam mana. Aku boleh hisap rokok walaupun hang duk dah. Nanti kita dakwah lah Islam kat dia. Boleh. Orang kafir sakit, kita boleh sembuh dia dengan Fatihah. Boleh. Baca Fatihah, baca kat dia. Tadah tangan. Baca ayatul kursi, baca qul huwallah, al-falam, an-nas. Baca kat dia. Ini semua ayat-ayat perlindungan kepada Allah, minta kita selamat, minta kita sihat. Baca kat dia. Hadis-hadis yang menceritakan doa-doa syifa. Dia sakit, kita ziarah dia. Tu kawan kita di office ke, dia demam ke, tengok-tengok dia main kerja juga. Kita kata you demam, main kerja. Dia kata nak buat macam mana? Cuti habis dah. Tak, tangan kita tengah belakang dia. Allahumma anta syafi, bagi dia dengar. Lepas tu kita terjemah lagu-lagu Melayu. Ya Allah, Engkau lah penyembuh.
sakit daripada engkau, sihat daripada engkau, sembuhlah hamba-Mu ini ya Allah. Cukup. Bagi dia dengar. Dia sakit, kita perdengar dia dengan ayat Allah ni, dia masuk sampai dalam hati. Kata Ramlah Ram, kau kunci hatiku. Kan? Dan berapa lagu tu menang? 80 ada, 80 lebih dah. Kau kunci hatiku, Ramlah Ram kata. Dia masuk dalam, dia kunci. Dia mengambil sikit masa untuk datang kepada agama Allah. Maka kita katalah kepada diri kita ini, Al-Quran adalah kalam Allah. Kita yakin kerana Allah menyatakan hatta yasma'a kalam Allah, sampai dapat dengar kalam Allah. Quran adalah kalam Allah. Ayat ni nak beritahu Quran kalam Allah. Apa pandangan kita tentang Al-Quran? Beritahu Quran kalam Allah. Pasal itu tak boleh pelekeh. Kan? Kita ada surat perkeliling. Kita surat perkeliling. Kadang-kadang dia bubur apa urusan Seri Paduka Baginda apa dia nak abang. Kita bukan boleh duk pergi buat melawak dengan surat tu. Dia pelekat surat perkeliling. Kita duk pergi ejek. Cikgu sekolah, cikgu besar sign di bawah tu. Pengetua sekolah sign. Dia cok, tempek habis. Suruh cikgu semua baca. Sambil-sambil duk baca, cikgu duk pelekeh. Alah, cikgu besar. Nyama cikgu besar. Tinggi tak sampai 4 kaki, cikgu besar juga. Kita duk pergi pelekeh tu, kalau dia dengar, kena kita. Tak boleh pelekeh. Ini kita punya pemimpin mai, dia cakap. Dia duk cakap depan tu, kita duk belakang duk awan, pandai cakap. Tu kalau dia dengar ke nak? Tak sakit boleh. Orang besar cakap tak boleh pelekeh, pengurusi cakap AJK boleh pelekeh. Pengurusi cakap, pengurusi apa-apa pula, rutun tetangga ke, pengurusi apa ke, cakap AJK kena dengar. Kata AJK duk main SMS, pengurusi kata apa ni, saya pengurusi. Awak buat macam tu. Allah, pengurusi ke, pengurus A ke, pengurus B ke, tak boleh lah dia pengurusi. Hak tu pun tak boleh. Tambahlah Allah bercakap kita boleh main. Allah kata pencuri laki-laki, pencuri perempuan potong tangan. Kita pergi kata pula kat Tuhan, boleh potong ke? Cemen cakap, kita tak boleh cakap apa? Cemen. Ini Tuhan cakap kita duk main-main, bermakna kita tak yakin tu kalam Allah. Allah kata apa dia? Dalam Quran Allah kata kepada kita tentang Quran. Quran ini Allah kata apa? Yahdi lillati hiya aqwa. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwa. Quran ni dia membawa kamu pada jalan yang lurus. Dalam suratul Kahfi Allah kata lam yaj'al lahu iwaja. Tak ada bengkok sikit pun. Sikit tak ada bengkok, tak ada cacat. Tiba-tiba Quran kata macam tu, kita cakap macam lain pula. Quran kata pencuri laki-laki, pencuri perempuan, sabit salah dia sebab seratus rotan tengah belakang. Kita kata boleh sebab ke? Bermakna satu benda belum selesai, kita belum 100% percaya Quran itu kalam Allah. Kalam pengurusi tak boleh main, kalam menteri-menteri tak boleh main, kalam wakil rakyat tak boleh main. Tiba-tiba kalam Tuhan boleh main. Ini menunjukkan iman kita tidak sempurna. Nanti susah kita balik bertemu Allah Ta'ala. Jika soalan ke-38, jika dikatakan kepadamu, apakah Quran bahasa Arab atau bahasa selain daripada Arab? Tengok, dia bincang sampai macam tu. Quran ni bahasa Arab atau apa sebenar-benarnya? Ada kadang-kadang dia layak buruk kan. Dia kata wahyu Allah Ta'ala ni duduk dalam dada. Yang duk tulis atas kertas ni, ini tak ada apa. Yang ni nak koyak buat muka ni selemak tak apa. Dahsyat. Dia cakap tu bahasa utara ni kata pukai lah.
Bukan pukat, pukai. Ni betul-betul punya, betul-betul punya dahsyat lah. Dia kata ni Quran kalau kita koyak buat bungkus cup pisang tak ada apa. Kalau orang pegang-pegang balin tepi parit tak ada apa. Yang tu tulisan. Yang tu wawnya kita buat, alif kita buat, bata kita buat pakai dakwat, tulis pula atas kertas. Itu bukan wahyu. Wahyu ni betul-betul duduk ada dalam dada. Kita sebut alif lam mim, mana ada nampak? Tapi kita tahu yang itulah wahyu. Yang kita tulis alif lam mim nampak dengan mata dalam Quran, itu bukan wahyu, yang tu tulisan. Yang tu tak masuk wahyu, yang tu buang pun tak apa. Oh, satu macam dia cakap macam tu ni Quran yang kita letak lagu ni. Tak apa, ada kat tu mai kawan kita hak juara lagi. Ni dia kata ni semua bid'ah ni. Allahu akbar. Bid'ah apa dia bagi tahu? Dia semua ni bid'ah ni. Zaman Nabi mana ada betul. Allahu akbar. Lagu tu punya mai. Tuan kitab kita, dia kata hang dengar elok aku nak jawab. Tengok apa dia kata. Jika dikatakan kepadamu, apakah Al-Quran bahasa Arab atau bahasa lain daripada Arab? Ni Quran ni semua ni bahasa Arab. Mana ada bahasa Melayu, bahasa Jawa, bahasa Boyan, jauh sekali tak ada. Muat bahasa Arab. Habis macam mana Quran juga kah ni? Quran juga kah ni? Dia kata jawab. Katakanlah Quran adalah bahasa Arab. Jawab tu dulu. Yang dinamakan Quran, dia mesti bahasa Arab, tak boleh lain daripada Arab. Quran tak boleh bahasa Melayu, bahasa Cina ke bahasa apa, tak boleh. Quran mesti bahasa Arab. Pasal apa Quran kena bahasa Arab? Dia kata jawab. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Subhanallah. Dia kata Allah Ta'ala firman dalam surah Az-Zukhruf ayat ketiga, Allah kata sesungguhnya kami yang jadikan Quran dalam bahasa Arab supaya kamu reti. Subhanallah. Macam mana dia boleh keluar huruf waw alif ni semua ni? Pasal Allah yang pilih bahasa untuk Quran bahasa Arab. Allah yang pilih wahyu dia itu dituturkan dalam bahasa Arab. Maka siapa berani kata yang ni bukan Quran, yang ni bukan kalam Allah, dia telah mengingkar ayat 3 surah Az-Zukhruf, maka dia boleh keluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia boleh keluar. Jadi bid'ah ke benda ni? Tak ada. Allah yang pilih Quran dalam bahasa Arab. Pasal apa? La'allakum ta'qilun. Supaya kamu reti. Pasal apa Quran dipilih dalam bahasa Arab? Nombor satu, kerana mula-mula dia diturunkan kepada orang Arab. Antum bayang kalau Quran turun dalam bahasa Jepun, yang nak jadi Nabi itu Arab, yang orang Mekah ni semua Arab, tak tahu dia main bahasa Jepun. Dia main bahasa Doraemon dengan Nobita punya bahasa, kan? Jumpa hari kata macam Jepun tahun 43 dia bagi kita makan ubi rebus tu. Apa menasabah kalau Quran lain daripada bahasa Arab, sedangkan dia turun 1500 tahun sudah. Seperti mana Allah memilih kitab Taurat dalam bahasa Hebrew. Allah pilih Taurat dituturkan dalam bahasa Hebrew, dan Taurat tidak ditutur dalam bahasa Arab. Kenapa? Kerana Nabi Musa jumpa dengan Bani Israel, mereka cakap bahasa Hebrew. Allah nak didik bangsa Hebrew ni, bangsa Yahudi ni, nak jadi mukmin, tiba-tiba Allah pakai bahasa Arab. Sekong Arab tak ada kat situ. Musa pun bercakap bahasa Hebrew. Tiba-tiba Quran tu, Taurat turun dalam bahasa Arab. Tak munasabah. Ini dinamakan tidak mau'izah dan tidak kita kata dia tidak ada wajah Quran kata ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dia tidak ada hikmah wa mau'izah al hasanah, dan dia tidak ada pelajaran yang baik. Menyusahkan orang masa tu. Tetapi hikmah sangat besar. Hari dia turun bahasa Arab, sampai kiamat dia bahasa Arab,
bahasa Arab adalah bahasa yang boleh dikuasai oleh bangsa yang bukan Arab. Tetapi dia punya poin di sini apa dia? Kalau ada siapa menafikan yang ni bukan Al-Quran, bahasa yang ditulis ni bukan Al-Quran, dia kena semak balik ayat-ayat Allah. Allah yang mengkaitkan wahyu dia dengan bahasa Arab. Firman Allah Ta'ala, nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Yang dibawa turun oleh ar-ruhul amin, yakni malaikat Jibril, ke dalam hatimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar engkau termasuk orang-orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang sangat jelas. Itu dia. Surah Asy-Syu'ara ayat 193 sampai 195. Allah kata Quran itu nazala bihi ruhul amin, dibawa turun oleh ruhul amin, malaikat Jibril. Dia adalah ruh yang bersih, yang amanah. Malaikat Jibril, nama lain kepada Jibril, ruhul amin. Dalam ayat, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa. Wahyu diturunkan kepada satu makhluk yang sangat syadidul quwa, ingatan dia itu sangat hebat, tak boleh lupa dia. Jibril alaihi salam bawa turun ke siapa? Ala qalbika litakuna minal munzirin, bawa turun kepada kamu Muhammad supaya kamu ambil Quran dan kamu beri ingat pada kaum kamu. Bilisanin arabiyyin mubin, Quran diturunkan dalam bahasa Arab yang begitu jelas. Arabiyyin mubin, bahasa Arab yang jelas. Ni bahasa Arab ni jelas ni, kita duk baca zalika, itu bahasa Arab lah. Zalikal kitabu, bahasa Arab. La raiba fihi, bahasa Arab. Hudal lil muttaqin, semua tu min jumlatil lisanil Arab, semua tu daripada jumlah lidah orang Arab. Jadi jangan siapa berani kata hak Arab ni bukan Quran. Tapi bukan semua Arab Quran. Ada kitab Arab. Alfu Lailah wa Lailah pun bahasa Arab juga. Hikayat 1001 Malam pun bahasa Arab juga. Abu Nawah pun bahasa Arab juga. Tapi yang kita maksudkan Quran dikapit dengan bahasa Arab. Karena itu ikhwatul iman, apa kata Imam Abu Hanifah bila orang tanya tentang Quran ni, tentang Quran depan mata kita ni, apa kata Imam Abu Hanifah Nu'man? Dia kata wal Quran kalamullah fil masahif maktub wa fil qulub mahfuz wa 'alal alsinan maqru wa 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam unzil wal Quran ghairu makhluq. Dia kata, Abu Hanifah kata Quran kalam Allah fil masahif, yang ada dalam masahaf ni, yang ada dalam muka-muka berlai-lai ni, semuka, lepas tu kita tulis Al-Quran besar, yang tu adalah kalam Allah, yang ni kalam Allah. Ni kalam Allah yang dapat kita tengok dengan mata, dapat kita baca. Ni kalam Allah. Jangan siapa kata Quran bukan kalam Allah. Tapi kalau retah putih ni dia tak ada tulis yang kalam Allah tu, retah putih tu retah putih, dia bukan kalam Allah. Yang kalam Allah yang mana? Benda yang ditulis atas retah putih itu tu kalam Allah tu. Jangan siapa hina, jangan siapa kutuk, jangan siapa pijak dia, jangan siapa kata apa kata dia, adalah kalam Allah. Kata Abu Hanifah fil mashaf maktub, di atas mashaf dia ditulis, di atas mashaf dia ditulis. Wa fil qulub mahfuz, dalam hati dia dihafal, dalam hati dia dihafal. Wa 'alal alsin maqru, di atas lidah dia dibaca. Wa 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam unzil, dan ke atas nabi dia diturunkan. Wal Quran ghairu makhluq, Quran bukan makhluk, dia adalah kalam Allah, bukan makhluk macam kita. Kita kena muliakan dia, dia adalah kalam Allah.
Jadi jangan siapa duk main kata dia ni bid'ah. Jangan siapa main kata dia ni bid'ah. Imam Malik rahimahullahu taala, imam ahlu sunnah kita, satu hari kata Yahya bin Ar-Rabi' cerita, dia kata satu hari dia kata kuntu inda Malik. Satu hari aku duduk dengan Imam Malik, wa dakhala alaihi rajul, masuk satu kawan, faqala ya Aba Abdillah, kawan ni kata wahai Abu Abdillah. Imam Malik ada anak nama Abdullah, dia panggil pada dia Abu Abdillah. Dia kata wahai Abu Abdillah, ma taqulu fi man yaqul al-Quranul makhluq. Dia ni kata Yahya bin Rabi' dengar soalan ni. Dia duk ada masa tu. Dia ni masuk, dia kata pada Imam Malik, ma taqul fi man yaqul al-Quranul makhluq. Apa hang nak kata pada satu kumpulan depa ni kata Quran yang kita duk baca ni, yang ni bukan kalam Allah ni. Kalam Allah yang turun kat Nabi, yang tu kalam Allah. Yang ni kita yang tulis, ni bukan kalam Allah. Apa hang nak kata dekat orang yang kata macam tu terhadap masaham-masaham yang duk ada ni? Kata Imam Malik, zindik faqtuluhu. Dia ni zindik, hukum bunuh dia sampai mati. Itu dia. Tengok. Duk cakap pandai lagi. Dalam satu riwayat lain pula dia kata apa? Kawan tu kata pada dia kawan tu kata, wahai Abu Abdillah, hang jangan marah kat aku. Aku cerita kat hang ni apa yang depa kata hang. Aku cuma pemberita aja hang. Apa Imam Malik kata kat dia? Lam asma'hu min ahadin, innama sami'tuhu minka wa 'azamu hadzal qaul. Aku tak pernah dengar selama aku hidup ni ada orang berani cakap lagu hang. Hang punya bahasa ni cukup dahsyat, boleh merosakkan langit dengan bumi. Hang berani tolak ni semua kalam Tuhan. Hang saja nak bagi kiamat meawai. Subhanallah. Marah Imam Malik. Dalam satu riwayat lain dia kata kalau orang ni kita tak bunuh boleh tak? Dia kata Quran ni macam ni, bukanlah ni makhluk. Kita tak bunuh dia boleh tak? Wahai tuan imam. Apa Imam Malik kata kat dia? Imam Malik kata kat dia, man qala al-Quranul makhluk, siapa kata Quran itu makhluk, dia tak terima ni sebagai Quran. Dia kata tengoklah ada dakwat, ada retas pun dah hijau campur dengan putih. Ni retas apa ni? Awak tak bubuh putih dengan biru ke, putih dengan merah ke, saja bubuh putih dengan hijau. Ni betul ke ni? Dia marah. Takkanlah masa turun-turun semua ni semua ada ni. Dia komplain. Imam Malik kata kalau ada orang kata lagu tu dan hang tak mau bunuh dia, kata Imam Malik, yuja'u darban. Tangkap dia, pukul dia. Yuja'u darban. Tangkap, pukul dia. Wa yuhbisu hatta yatub. Lepas tu tangkap dia, simpan dalam ISA sampai dia tobat. Jadi ISA ni mau ada juga. Untuk siapa? Untuk puak-puak ni. Ni kanjat lah semua ni. Tangkap mereka ni, pukul, simpan dalam ISA hatta yatub, sampai dia tobat, lepas dia. Tu dia akidah kita tentang Quran macam tu. Ini nama dia akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan siapa duk bicara pasal dakwah dia, tak ada perbicaraan. Tak ada perbicaraan. Ini semua nama dia akta dalam negeri. Tangkap, lawyer tak boleh pakai. Soal jawab pun tak boleh. Quran ni Allah jaga dia. Dia kalam Allah. Jangan siapa berani-berani kata dia bukan kalam Allah Ta'ala. Jadi soalan ke-38, jika dikata pada kita, adakah Quran bahasa Arab? Ya, jawab. Quran bahasa Arab. Quran mesti bahasa Arab. Dulu saya tengok ustaz-ustaz atau bagi nasihat dengan kita. Kita kalau bercakap, jangan biasakan, dia katalah, jangan biasakan lidah kita ni. Allah Ta'ala ada berfirman, lebih kurang makna dia macam ni. Kita habaq semua makna aja. Jangan, dia kata.
kena baca wahyu tu. Kena baca. Ayat tadi apa dia? Ayat Taubat surah ayat yang ke-6, Allah Ta'ala kata hatta yasma'a kalam Allah. Kena dengar kalam Allah. Allah Ta'ala ada berfirman, tapi makna dia macam ni. Semua kita ambil makna. Jangan. Makna dia maksud dia apa? Kita terjemah terus ke bahasa Melayu tanpa kita sebut dalam bahasa Arab. Jangan buat selalu kerja tu. Jangan buat selalu. Mungkin kadang-kadang kita nak save time, tak apalah. Tapi hingga selalu dengan anak, dengan bini pun kita buat macam tu, tak boleh. Kalam Allah ni kena dengar. Kena dengar. Itu ikhwatul iman yang kita baca malam ni adalah keyakinan kita. Satu, kita baca, yakin kita akan tengok Allah Ta'ala di hari akhirat pasti. Yang kedua, yakin kita dengan Al-Quran. Quran adalah kalam Allah. Yang ketiga, memang kalam Allah itu dituturkan dalam bahasa Arab, bukan lain daripada Arab. Lain daripada Arab, dia terjemahan kepada kalam Allah. Kalam Allah dalam bahasa Arab. Allah yang memilih bahasa itu untuk dipakai untuk bawa kalam dia. Maka itu kalam Allah. Baik, soalan yang ke-39, kalau orang tanya pada kita, jika dikatakan padamu, apakah Allah memiliki nama dan sifat? Ada main soalan lain pula. Habis Tuhan hang duk sembah ni, boleh tengok, boleh bercakap, pakai pula bahasa Arab, dia ada nama ke? Dia ada sifat ke? Dia ada perangai ke? Lagu tu orang tanya kita. Kita kena jawab. Macam mana kita kena jawab? Kita kena tunggu tahun depan. Jawab tu dia ambil masa setahun. 2012 kena masuk 2013. Jemaat yang kedua, jemaat ketiga, kita jawab balik. Apa dia nak ajak kepada kita tentang ni semua, insya-Allah. Wallahu a'lam. Juga kita akan jumpa soalan yang ke-41 juga menarik. Jika dikatakan kepada kita, bila ke hari kiamat akan berlaku? Kan hari tu dia kata kiamat 15 Ramadan jatuh Khamis kan, apa dua macam mana dua apa dia punya tarikh tu 12 yang sebelum tu dalam bulan puasa tu yang kata 2012 tu. Tengok, kebetulan saya pun ada atas kapal terbang masa tu, memang jatuh Khamis malam Jumaat 15 Ramadan. Duk takutlah apa-apa nak luruh, kita pun duk berbetul lah, wa may yattaqillah yaj'al lahu, tak luruh apa pun. Tak tahu baru ni dia kata nak 3 hari 3 malam gelap gulita. Ni macam cerah pula. Lah ni dia bawa pula kiamat tahun 2017. Dia bagi kita rehat 4 tahun. Macam pilihan raya pula kiamat ni. Let's stand. Betul-betul ni kiamat bila? Ada satu soalan. Dia suruh kita jawab. Macam mana kiamat, apa tanda dia, dia akan bawa kepada kita, dia ajak kepada kita. Lepas tu dia buat main satu soalan pada kita, berapakah syarat-syarat diterima amal kita? Kita duk buat ibadat ni, ada tak syarat Tuhan mau baru Tuhan terima ibadat kita buat? Dia akan cerita benda ni semua dekat kita, ikhwan. InsyaAllah kita sabar, kita lalui tajuk-tajuk ni, mudah-mudahan dia membawa asas kepada kita apa itu agama, insya-Allah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Wassallallahu ala Nabi Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Di sini ada DVD, bukan DVD, MP3 40 kuliah, 50 kuliah, 60 kuliah. Itu daripada Ustaz Dr. Basit. Ini salah satunya dia mengajak kitab mazhab Syafi'i, nama dia